Shalom， 平安，弟兄姐妹平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们同心合意，一起来赞美敬拜我们的神。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上眼睛，我们一起来祷告。哈利路亚！阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到这个地方，我们带着我们的感恩的心，我们喜乐的心，一起来赞美，一起来敬拜我们的神。主耶稣，我们知道，无论我们哪里去，无论我们有什么困难，有什么失望，你的旨意不让我们失败。感谢你，主耶稣，我们把这首聚会从开始到结束，完完全全的交托你的手中。我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，一起来说阿们。来，荣耀我们的神，我们一起来献上好不好 ？Come on。如果你还不知你的未来正许多的为着重新期待，如果你还一直原地反弹着许多的追求，从来会徘徊。我的朋友，你看明白，让主的爱使你释怀，他会为你做最好的安排。如果你在害怕你的选择有天回过头来会留下遗憾，如果你在担忧你的生命孤独，别人期待是一片空白。我的朋友，你可明白，让主的爱使你释怀。我是相信他的心意不会失败。Stand by your side， 让他的爱改变你的心态。Stand by your side， 别老想得太坏，我都明白你的不安全感
是你跨不过的障碍，别让它承载。如果你还不知你的未来转许多的位置，就真情期待。如果你还一直原地发呆，转许多的圈角，从来会徘徊。我的朋友，你可明白，让出的爱是你释怀，他会为你做最好的安排。如果你在害怕你的选择有天回过头来会留下遗憾，如果你就担忧你的生命辜负别人期待，是一片空白。我的朋友，你可明白，让出的爱是你释怀，我是相信他的心意不会伤害。Stand by your side， 让他的爱改变你的心态。Stand by your side， 老乡的台湾，我都明白，你的不安全感是你跨不过的障碍，别让它承载，让他的爱改变你的心态。Stand by your side， 老乡的台湾，我都明白，你的不安全感是你跨不过的障碍，别让它承载，让他的爱改变你的心态。Stand by your side， 老乡的台湾，我都明白，你的不安全感是你跨不过的障碍，别让它承载，别让它承载，别让它承载。在荣耀我们的神，哈利路亚，阿门。感谢你，主耶稣，我们知道你永远不离开我们，我们一步的一步，有你的手里来保护我们。感谢你，主耶稣。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典的路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望的路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远
着都是祝福，一步又一步，只是很点着路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望着路。你爱，你手牵引我走着人生路，一步又一步，只是很点着路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望着路。你爱，你手牵引我走着人生路，一步又一步，只是恩典着路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望着路。你爱，你手牵引我走着人生路。我们一起来开口，一起来赞美敬拜我们的神。哈利路亚！我要来感谢，因你是伟大，你是我们的神，为难你生命。哈利路亚！哈利路亚！一步又一步，只是很点着路。你爱，你手牵引我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望着路。你爱，你手牵引我走着人生路。你爱，你手牵引我走着人生。你爱，你手牵引我走着人生路。感谢你耶稣，Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia?
sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. 感谢你，阿爸父上帝，我们相信你，相信你的旨意，相信你那么疼爱我们。我们每一步，我们知道都收在你手里。
感谢你，主耶稣。我的神无人能像你，感谢你如此疼爱我，你舍身去听我祷告，应允我一切的呼求。我的神无人能像你，感谢你如此疼爱我，你舍身能专顾保守，引领我生命的路程。我真相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信他爱可为神，你慈爱双手丰盛祝福我。我的神无人能像你，感谢你如此疼爱我，你是神，舍身去听我祷告，应允我一切的呼求。我的神无人能像你，感谢你如此疼爱我，你舍身能专顾保守，引领我生命的路程。我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信他爱肯为神，你慈爱双手丰盛祝福我，我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信他爱肯为神，你慈爱双手丰盛祝福我，我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信他爱肯为神，你慈爱双手丰盛祝福我。我们现在献上哈利路亚，我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信他爱肯为神，你慈爱双手丰盛祝福我，你慈爱双手恩膏医治我，你慈爱双手恩膏医治我。
Shalom semuanya, sebelum kita beranjak, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. 弟兄姐妹，让我们还没有进入祷告之前，让我们先一起低头祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. 我们在天上的父，为今天我们要感恩， Kami diberkati 我们已经蒙祝福， dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 我们已经预备好要聆听你的真道。 Kami tahu Engkau selalu memperhatikan kami, 我们知道你常常关怀我们， mengasihi kami, 你也爱我们。 dan hari ini kami percaya 而今天我们也相信， kami semua akan dibawa ke level berikutnya 我们会将更上一层楼， untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu 来聆听你的真理， dan pasti diberkati. 而且一定蒙福。 Dan kami percaya saat ini 我们也相信这个时刻， kami diberikan hati penuh damai sejahtera. 我们的心中有平安。 Terpujilah namamu Bapa. 你的名是应当被称颂的 Glory 天父 hallelujah. Glory Hallelujah。 Sama-sama katakan 好，大家一起说 Amin. 阿门。 Puji nama Tuhan Yesus. 主耶稣的名是应当被称颂的。 Ping An, Shalom， apa kabar semuanya? 大家都好吗？ Yang Ticufuni. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat sekali 我们有一个伟大的上帝， dan ini adalah suatu ibadah yang berbeda dengan biasanya. 而且今天的崇拜跟往常不一样。 Sebaiknya kita lepaskan segala kekurangan dan tidak enaknya di hati kita 我们要除去我们心中一切的不安， dan kita ikuti tuntunan Tuhan. 让我们接受上帝的引导。 Hari ini saya ingin bagikan sesuatu 今天我要与大家分享的， yang setiap saudara dan saya masih mengalaminya. 就是你和我到如今还是经历到的。 Saya kasih judul yang disebut dengan seberapa siapkah kita menghadapi pandemi ini. 我给这个主题就是我们已经预备好要面对这个疫情吗？ Saudara, di bulan November 2019, 在2019年11月份的时候， tidak ada satupun yang tahu apa yang bakal terjadi hari ini. 没有一个人会猜测到今天会发生什么事。 Kita semua hidup seperti biasa, santai. 我们好像往常一样过活，安适的。 Saya teringat di Januari awal 2020, 我记得在2020年1月份的时候， Jakarta dilanda banjir hebat. 也曾就是经历一个大的水灾， Hujan tidak pernah berhenti di mana-mana. 到处持续不断的下大雨。 Kemudian memasuki bulan Februari, 然后进入2月份， kita sudah mulai mendengar 我们就开始听见了， adanya pandemi yang mengena China 就是有大的流行病在中国， dan mulai diperkenalkan istilah COVID-19. 然后他们就把它称为是新冠病毒。 Tidak lama kemudian beberapa negara pun kena seperti Italia dan Turki. 然后接下去有几个国家也是经历到的，就是意大利和土耳其。 Ini berlangsung antara Februari sama dengan Maret. 就是从2月份开始到3月中， Maka peringatan ini juga muncul ke seluruh dunia, 然后就开始世界被警惕关于这个病毒， termasuk Indonesia. 也包括印尼了。 Dan pada saat kira-kira Maret sampai bulan Mei, 然后从3月份到5月份的时候， Indonesia sudah mulai mengalaminya. 然后印尼就亲身经历了。 Dan mulailah pada umumnya gelisah adanya. 然后大家都开始是感到非常的焦虑， Maka saya melihatnya dari bulan Maret sampai hari ini, 所以我发现从3月份到现在， ada satu tahapan yang terus menaik. 就是持续不断有一个阶段这样上升。 Saya sebutnya dibagi dengan 3 zona. 我在这里把它分为3个阶段。 Pertama, zona kekhawatiran. 第一就是那个忧虑的阶段， Pada saat itu semua panik. 那时候各个人都很惊慌， Pada saat itu semua pada bingung. 全部都觉得很困惑。 Kemudian berikutnya masuk kepada zona yang disebut dengan keprihatinan. 然后第2个阶段是什么呢？大家都开始非常的关注， Dan itu sekaligus selain daripada keprihatinan yang disebut dengan zona pembelajaran. 然后除了关注之外，就开始进入那个学习的阶段， Semua belajar, 全部都在学习。 mengetahui, melihat, 我们在那里要学习，要知道，要看见， belajar dari apa yang bisa diperbuat. 就是我们能够做什么事呢？
Dan hari ini 而今天 masuk di zona belajar 现在我们就是进入那个学习的阶段 dan terus bertumbuh. 而且不断的成长， Maka disebutnya zona pertumbuhan. 所以就称为那个成长的阶段。 Saya berdoa 我祷告， setiap saudara dengan kita semua 让每一位和包括我们， saat ini masuk dalam zona pertumbuhan. 现在就是进入那个成长的阶段 Puji nama Tuhan Yesus. 啊！主的名是应当被称颂的 Dan saudara perlu mengetahui satu hal, 有件事大家都需要知道的， situasi kondisinya itu memang unik sekali. 不是说现在的情况是非常独特 Sebelum saya lanjutkan, 我还没继续下去前 saudara akan lihat di layar 大家可以从视频看见 ada PowerPoint saya. 可以看见我的演示文稿 Saya anjurkan saudara sudah siapkan smartphone saudara. 我请各位都预备好你们的智慧手机 Nanti ada hal yang menarik silakan dibidik dan diambil. 如果你觉得有兴趣的，你可以把它摄影下来 Seperti halnya slide yang ini, 就好像这一个视频这样 saudara bisa lihat Nah, sekarang jalannya adalah seperti tertera. 大家看见现在我们走路都是要有秩序的， Seperti ibadah saat ini pun juga 就好像现在我们的敬拜 melalui rekaman. 也是借助录音的 Dan juga ada banyak di mana-mana yang kita kenal zooming. 现在我们也知道到处都有那个就是用 Zoom， Seperti kita lihat di gambar ini. 就好像我们看见的 Lihat di bawahnya sekarang menjadi model. 现在我们也看见这个新的模式 Yang namanya masker itu sudah menjadi kebutuhan pokok. 我们用的那个口罩已经是一个必需品了， Bahkan bertumbuh dengan fashion. 甚至于是跟着潮流这样去发展 Para ibu-ibu khususnya, 特别是做姐妹的， hari ini pakai merah, 今天如果你穿衣服 maskernya pun merah. 那么你的口罩也是 Besok hijau, 红色。如果 maskernya pun hijau. 所以你穿衣服也跟佩戴你的口罩是相符的颜色。 Kita sudah tidak komplain, 我们已经没有投诉了， sudah masuk dalam pembelajaran 我们已经进入学习阶段， dan bertumbuh. 而且成长。 Lihat gambar yang sebelah kanan, unik sekali. 那我们看右边那幅图是非常独特 Ini agak menyindir secara nggak langsung, 其实有点讽刺的 yang disebut dengan the new normal, 就是被称为新常态， yang disebut dengan distancing. 也称为那个有距离 Burung dara pun tahu untuk berantri bersama-sama. 鸽子它也知道要在那里排队 Demikian parahnya situasinya. 这个情况是何等的糟糕。 Maka saudara dan saya tidak bisa luput dengan yang disebut COVID-19. 所以你和我都不能够脱离这个新冠病情， Work from home. 然后我们要待在家中办公。 Di awal-awal memang pada menganjurkan untuk bisa banyak kumpul keluarga. 不错，起初很多人都呼吁说更好就能够家人一起聚集， Dan di saat itu maka adanya suatu harmonisasi. 所以那时候就有一个关系之间有一个融洽。 Namun lama-kelamaan 但是久而久之呢， membosankan. 也是令人觉得厌倦了 Kepingin kembali lagi ke kantor. 想回去办公室。 Maka dengan lalu lalangnya 所以随着时间， pemerintah menetapkan PSBB. 然后政府就要求是有大规模的社交距离。 Inilah tantangan yang sampai hari ini dihadapi. 到现在为止，我们也是面对这个挑 Tidak 战 mudah mengatur 是不容易去安排的 perbedaan pola pikir manusia. 就是人的思维很难去安排。 Maka kita bertanya sekarang, 所以现在我们要问的是， apa betul ini sebetulnya new normal atau new reality? 所以我们就问，其实这是真的新常态吗？还是新的现实呢？ Banyak kan di luar sana mengatakan new normal. 很多人讲这是新常态 Mengatakan bahwa ini normal saja kok, namun baru. 很多人说这个是常态只是新而已吧。 Tapi saya lebih condong perginya ke new reality. 但是我更倾向于叫它什么呢？是新的现实， Ini realita, 这是现实， ini nyata, 这是实在的 sifatnya yang baru. 只是那个形式方面不一样。 Haleluya. 哈利路亚。 Sebelum Anda minta sesuatu kepada Tuhan, sebaiknya terlebih dahulu berterima kasih dengan apa yang Anda miliki. 当我们还没有向上帝求什么的时候，更好是为我们所拥有的向上帝感恩。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。
Bapa Surgawi, terima kasih 我们在天上的父，感谢你 atas segala keberadaan kami, 我们所拥有的一切， keluarga kami, 我们的家庭， keuangan kami, 我们的钱财， bahkan kekurangan kami. 甚至于我们所缺 Kami 乏的， tetap berterima kasih. 我们仍然向你感恩。 Kami banyak mendengar berita di luar sana, 我们在外面听到很多消息， banyak yang kesulitan, 很多的困难， banyak yang mendapat masalah. 很多也有 Namun kami 问题， tetap mau berterima kasih. 但是我们仍然要向你感恩。 Terus lawatlah kami, 求你继续的 Bimbinglah 眷顾我们，引导我们， buatlah kami dewasa 使我们更加成长， menghadapi semua tantangan ini. 在面对这一切的困 Terima 难。 kasih Bapa, 感谢你天父 di，dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督圣名， kami berdoa. 我们这样祈求。 Amin. Amin. Haleluya. 哈利路亚！ Saya percaya kita semua pasti mau dipulihkan. 我相信各位都愿意被修复， Kita mau diperbaiki. 我们愿意被修建， Kita mau disembuhkan 我们愿意得到医治 dari tidak punya menjadi punya, 从没有的变成拥有 dari tidak ada menjadi ada. 从无变成有。 Ayat yang ingin saya bagikan pada hari ini, 今天我有与大家分享的经文是， Tuhan pulihkanlah negeri dan keluarga kami. 就是让上帝修复我们的国家和我们的家庭。 Saudara bisa memahami, 大家可以明白， dalam sektor apapun juga semua mengalami yang sama. 现在无论在任何领域，也是经历到同样的挑战。 Firman Tuhan berkata di 2 Tawarikh 7 ayat 14. 在历代志下第7章14节 Langsung dibaca silahkan. 这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转理他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Puji Tuhan. 称颂上帝。 Kalau saudara bisa melihat apa yang tertera di layar, 如果你看见那个视频， kita semua angkat tangan mengatakan, Tuhan pulihkanlah kami. 我们常常都说，上帝求你医治我们，修复我们， Pulihkanlah negara Republik Indonesia. 求你修复印度尼西亚这个国家。 Ayat ini sangat kuat sekali. 这个经文是强而有力的 4 hal. 4件事。 1, kita semua harus rendah hati. 第一，我们要自卑； 2, kita harus berdoa. 第二，我们要祷告； 3, kita harus mendekat kepada Dia. 第三，我们要亲近他； Dan keempat, kita harus berbalik dari jalan yang jahat. 第四，我们要从恶行转理， Termasuk pikiran kita, 就是我们 niat jahat kita, 我们的思想、邪恶的思 strategi yang 想， tidak baik. 不好的部署 4 hal ini kita lakukan. 这四件事我们去行。 Janji Tuhan. 上帝的应许 Dia，berkata, aku akan mendengar dari surga. 他说他会垂听从天上。 Itu udah luar biasa, saudara. 这是非常了不起的。 Saudara berdoa didengar oleh Tuhan, itu sangat harus bersyukur. 如果你祷告上帝垂听，你应该感恩 Dan dia berkata, aku akan mengampuni semua. 他说他会赦免你们一 Ini 切。 luar biasa, saudara. 这是非常 Lalu 惊人的。 janjinya memulihkan negeri mereka. 而且他说他会医治他 Dan 们 saya 的地。 berdoa, saya lepaskan berkat saat ini Tuhan memulihkan saudara. 现在我也释放，让上帝能够修复大家。 Tuhan memulihkan perusahaan saudara. 上帝能够修复你的公司。 Perusahaan memulihkan semua yang saudara lakukan. 他也能够修复你的一切。 Yang percaya katakan amin. 相信的讲阿门。 Haleluya. 哈利路亚。 Saudara dan saya saat ini menghadapi 4 hal ini. 现在- Silakan dibaca. 现在你和我是会面对这4种的情况。第一，就是这个情况会急转直下；第二，就是没有确定性；第三是非常复杂；第四就是有多重的意义。 Luar biasa. Suka nggak suka, ini yang harus kita hadapi. 我们喜欢不喜欢，这就是我们所要面对的， Ini bikin suasana tidak enak. 这就是令我们感到非常的不安、焦虑， Ini bikin suasana yang nggak menarik. 使我们觉得那个氛围非常不吸引人。 Saudara, saya dalam hidup ini berpegang kepada Alkitab. 我这个人呢，一生就是要专注于圣经，抓住它， Semua ada di dalam Alkitab. 一切都在圣经里面。 Dan saya sering bagikan, 我常常也分享， nomor 1, saya percaya pada Tuhan Yesus. 第一就是我相信主耶稣。 Nah, kita lihat di sini, 我们在这里看见， Alkitab sungguh amat sangat kaya dengan informasi, sejarah, kebenaran, dan kasih. 就是圣经是非常富有信息的，包括什么呢？包括历史，包括真理，还有爱。 Dan kita tahu persis bahwa ini pun juga dikatakan dalam Alkitab bahwa kita harus betul-betul mengikuti tuntunannya.
上帝在圣经里也教导我们，我们真的要实行他所遵守的。 Di Yesaya 26:20, 在以赛亚书26章20节， silakan langsung. 我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到愤怒过去。 Maka kita tahu di sini, 那么我们知道， ternyata soal lockdown 原来关于封城这件事， juga perintah Allah. 也是上帝的命令。 Kita sekarang masuk ke dalam pembelajarannya. 现在我们是进入学习的部分。 Saya baca posternya supaya lebih mantap di sini, tapi kalau diterjemahkan, kita tidak semua di dalam satu perahu. 我们可以看这个图片是什么呢？我们不是在同一艘船上， Tapi kita semua di dalam satu badai. 但是我们是在同一个的风暴之下。 Hal ini berbicara soal semua kembali ke pola pikir. 所以在这里讲到，我们要维持到恢复以前的那种思维。 Hidup adalah pilihan. 不错，生活是一个选择。 Mengeluh itu memperburuk keadaan. 如果我们抱怨的话，令情况会更糟糕。 Kita harus cepat ambil kendali. 所以我们要快快的掌控。 Arahkan tujuan. 我们要有方向的。 Bersama Yesus pasti bisa. 与基督在一起，耶稣一定会成功。 Haleluya. 哈利路亚。 Sekali lagi kita tidak semua di dalam satu perahu, tapi kita semua di dalam satu badai. 再一次，我们不是在同一艘船上，但是我们都是在同一个暴风雨下。 Amin. 阿门。 Haleluya. 哈利路亚。 Kitab Kejadian 28 ayat 15. 在创世纪28章15节， Langsung saja. 我也与你同在，你无论往那里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。 Amin. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah berjanji 所以，其实上帝已经应许我们， untuk melindungi kita semua 他要保护我们， kemanapun saudara pergi. 无论你去哪里， Dan akan membawa kembali ke negeri di mana kita berada. 也会把我们带回我们的 Dia 原居地。 berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. 他也答应我们，从不会离弃我们， Dan dia tetap melakukan janjinya. 而且他仍然是持守他的应许。 Amin saudara. 阿门。 Itu luar biasa. 这是非常了不起的。 Goncangan itu terus terjadi. 不错，现在持续不断有那个震动， Silakan langsung diterjemahkan. 所以那个困扰或者那个冲击一定会发生。问题不是在那个时间方面，也不是可能，而是在于时间方面， Pasti terjadi. 一定会发生。 Bukan soal kalau, 不是说如果， tapi soal waktu. 而是时间方面的 Dan 问题， terus menerus. 而且持续不断。 Kita seperti naik jet coaster, naik turun, naik 我 turun. 们就像坐那个过山车，有时候上坡，有时候下坡。 Di sini kita membutuhkan karakter seperti Kristus. 所以我们在这里需要好像基督的那种品格。 Di musim saat ini di mana kita berada membutuhkan godly character. 在这个季节里，我们真的很需要有一个敬虔的品格 Pengertiannya serupa dengan Kristus. 就是要与基督有基督的那个样式， Dan kita harus menghidupi firman Tuhan. 而且我们要把上帝的道活出来， Dan saudara dan saya harus berjalan atas dasar buah-buah roh. 而且你和我要随着那个圣灵的果子去行。 Silakan dicatat. 好，请大家 Ini 好好的 penting 记 sekali 住，这是非常重要，把它记下来。 Diharapkan seusai mendengarkan firman ini 盼望在已经听到之后， mengubah setiap karakter kita. 就能够改变我们的品格。 Nah, kita lihat karakter Kristus. 我们看见那个基督他的品格是什么呢？ Silakan diterjemahkan. 就是爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。 Saudara, apa yang saya lakukan? 我现在所做的呢， Tulisan ini saya buat satu daftar. 我在这里已经列一个清单了。 Di sebelahnya saya tulis persentasi 然后在隔壁呢，我有给大家那个0 sampai 100. 那把百分率从0到100。 Saya harus jujur. 我要告诉大家，老实的说， Kasih saya itu berapa persen? 我的爱是有多少分呢？ Sukacita saya berapa persen? 我的喜乐又占多少 Dan 呢？ seterusnya. 接下去，等 Pada 等， waktu saudara mendapatkan 当你得到之后， di bawah rata-rata 50%, 如果全部都是在50%。 Ada yang harus 50%之 dibereskan 下，那么你就要去解决了 puji nama Tuhan Yesus. 应该称颂主的名。
Tuhan lebih ingin membentuk karakter Anda daripada menjawab doa Anda. 所以，上帝其实更喜欢是说教我们的品格，比起垂听我们的祷告。 Amin. 阿门。 Kita boleh bersujud, berdoa, meminta. 我们可以在那里跪下来敬拜他，向他祈求。 Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menjawabnya. 其实，上帝要垂听你的祷告不是难事， Tapi dia lebih tertarik dengan karakter kita. 但是他更对我们有兴趣是我们的品格。 Mungkin kita bawa kebiasaan yang tidak menarik, 可能我们有不好的那种习惯， bahkan melukai hati Tuhan. 甚至于伤害了上帝的心。 Bereskan dulu. 我们先把这些问题解决。 Bagaimana caranya? 方法是如何呢？ Lihat buah-buah roh tadi. 好，我们就要看刚才圣灵的果子。 Puji nama Tuhan Yesus. 神的名是应该被称颂的。 Godly character, 那个敬虔的那个品格呢？ karakter bukan soal di mana saudara dan saya pergi kuliah 其实品格的塑造不是说你和我去哪一间大学就 atau 读 dibangun dalam kelas. 或者是在课室里被建造。 Justru karakter dibangun dengan keadaan kehidupan kita. 就是其实我们的品格是因为我们的生活这样 Seperti halnya 被塑造，就好像 work from home, 居家办公被封城， sosial, dan physical distancing. 还有社交和身体的距离。 Maka pengertian di sini adalah kita harus belajar setiap saat 所以我们每天都要去学习 dengan lingkungan yang kita hadapi. 在面对我们的那个环境之下， Ini cara Tuhan memberkati kita menarik sekali. 这就是上帝祝福我们的管道，是非 Hanya 常吸引人的。 orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus 只有与上帝主耶稣是同样那个有他的样式的， yang akan terus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan maupun bisnis. 就会在各方面，无论他生命中或者是生意上，都能够持续的增长。 Maka semua ingin berhasil, 所以所有的人都愿意成 semua 功， ingin sukses. 所有都愿意成功。 Tulisan di bawah kecil menarik sekali. Sebelum saudara mengambil sukses, 在这里很吸引人的，你还没有获得 bangunlah 成功， karakter itu. 你先要什么呢？建立你的品 Luar 格。 biasa Bapak kita di surga. 我们在天上的父真的是令人惊叹。 Saudara saya kalau mengikuti atau melihat film 弟兄姐妹，如果我看电影， HBO antara lain, 如果看那个 HBO， saya suka cerita action. 我常常喜欢动作片。 Dan di Amerika itu ada istilah call 911. 在美国呢，有一个叫做呼叫911的那个电影， Seringkali dikatakan call 911. 很多时候就要打去911， Itu bicara soal pertolongan. 那就是讲到救助的问题。 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。 Bukan suatu kebetulan, 所以不是偶然。 kitab Mazmur 91诗篇91篇 ayat 1, 第1节 demikianlah bunyinya. 就是如此说： Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. 住在至高者隐秘处的 Work from home, 你从居家办 dalam 公， lindungan yang maha tinggi. 就是在至高者的隐秘处。 Saudara dan saya dalam naungan yang maha kuasa. 你和我都是在主的荫庇之下。 Lalu kalau kita baca di kitab Mazmur 91, 如果我们读诗篇91篇， saya pegang kuncinya, 我就抓住那个要句， yaitu di ayat 11. 就是在第11节， Silakan. 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。 Saudara berkata, saya ada masalah. 你说我有问题啊， Saudara berkata, saya ada musuh. 我现在有敌人， Perhatikan baik-baik ayat ini. 请大家留意这节经文。 Apapun masalah saudara, 无论你所面对的任何难 seberapa 题， beratnya pun masalah saudara, 无论是何等的艰巨， Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya. 神会吩咐他的使者， Lebih dari satu malaikat. 是超过一个的使者。 Saudara boleh menyebut betapa beratnya masalah saudara. 你可以在那里呼喊你的问题是何等的艰巨 Dia turunkan malaikat-malaikat surgawi, 他就差派他的使者， diperintahkannya kepada saudara 而且吩咐你， untuk menjaga saudara 他吩咐他们， kemanapun saudara pergi. 无论你去哪里，都要保护你们。 haleluya, 哈利 puji 路 Tuhan. 亚！ Inilah 承受上帝 janji 的 Tuhan. 名，这就是上帝的应 Maka di 许。 dalam apapun yang kita hadapi sekarang, sudah siapkah kita
所以现在我们面对的任何难题，我们已经预备好了吗？ Jawabannya siap. 答案应该是已经预备好了， Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. 因为上帝的应许是是和阿门。 Sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. 历史是告诉我们，在压力之下和面对难题，反而使世人能够合一， Karena nasibnya sama. 因为同一个命运 Karena keluh kesahnya sama. 因为也是在那里唉声叹气 Gimana caranya untuk bisa saling mendukung? 怎么样能够互相扶持呢？ Kita lihat suatu catatan yang menarik. 我们来看一个非常有趣的记载 Pembukaan baru itu bahaya. 就是新的开始是 Persis apa yang kita hadapi saat 危险 ini. 的，就好像现在我们所面对的。 Kita lihat baik-baik pada waktu banjir melanda 40 hari. 我们看见当那个40天的洪水， Ini cerita Nuh. 这就是关于挪亚的故事。 Nuh tidak segera keluar. 挪亚没有立即出方舟 Ikuti ceritanya. 让我们看那个记载。 Dia kirim burung dara keluar 他先差派那个鸽子， dan setelah hari ketiga 然后第3天， burung dara itu kembali. Tidak naga- kembali. 那个不再回来了那个鸽子， Dia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk keluar. 然后他知道这个是时间要离开这个方舟 Zaman dulu begitu cara Nuh menguji. 那时候挪亚是以这个方式来去测试的。 Nah, pembelajarannya apa di sini? 在这里我们学习什么功课呢？ Janganlah mengikuti arus massa, 所以我们不要随波逐流， berbondong-bondong keluar 跟着那些一大堆人出去， karena sudah jenuh tinggal di rumah. 因为已经厌倦待在家里， Banyak orang sudah tertular 很多人已经被感染了， dan tidak tahu juga bisa menularkan dan terus meluas menularkan ke orang lain. 而且他不知道自己也会传染给其他人。 Maka marilah kita seperti Nuh 所以让我们好像挪亚一样， menjadi bijaksana 让我们有智慧 untuk beberapa hari ke depan 到前面几天的 di 日子， dalam bahtera kita. 我们仍然是守住我们的方舟在里面， Work from home. 我们就是居家办公 Puji Tuhan. 啊。 Saudara, 在顺上 sebentar 里面 lagi saya selesai. 等一下我就会结束我的讲道。 Dan kita ingin menghadapi suatu tips. Seperti apa? Gimana caranya? 所以我们就会有一些温馨提示，到底要如何去面对呢？ Bagaimana saya bisa menempatkan diri saya dalam situasi semacam ini? 在这种情况之下，我应该如何做呢？ Sikapilah dalam menghadapi pandemi dan COVID-19 ini. 所以面对这个新冠病毒，我们要以这种的态度 Saudara-saudara di layar. 大家看这个视频， Nomor 1, be agile. Pengertiannya adalah cerdaslah. 第一就是我们要精明 Bagikanlah ini kepada keluarga saudara. 请将这个分享给你的家里人。 Hari ini kita harus lebih fleksibel. 今天我们应该是要更灵活的， Namun cekatan. 但是呢，也是要民间， Harus inovatif 要有创意， dan gigih, 而且要有坚韧， terbuka 而且开通， dan empati. 而且要有同理心。 Saudara, saya suka menggunakan beberapa kata-kata motivasi ini 我很喜欢用这些激励人的字句 supaya mudah dicerna, 使大家能够容易的吸收， langsung dipraktekkan. 而且能够把它实行出来。 Maka Kolose 3:1-2 berkata, silahkan langsung. 所以哥罗西书3章第1到第2节是这么说的：所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 Inilah tujuan si musuh hanya datang menipu, membunuh, dan membinasakan. 这就是仇敌的诡计，他要来毁灭我们，要欺骗我们， Dibuatnya kita sibuk, 使我们非常忙碌， dibuatnya kita fokus kepada masalah. 让我们专注于我们的困难。 Namun ayat ini berkata, 但是这节经文告诉我们， pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. 我们要思念天上的事。 Sekali lagi, prioritaskan yang benar. 再一次，我们要专注于正确的事。 Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. 我们是被上帝所创造，而且也是为上帝而造的。 Saya sengaja garis bawahi oleh dan untuk. 所以在这里是被，而且是为。 Sekali lagi, Anda diciptakan oleh Tuhan 我们是被上帝所造， dan untuk Tuhan. 也是为他所造。 Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. 如果我们不明白这一点的话，那么我们的人生我们是不会明白的。 Puji Tuhan. 尊重上帝的 Karena 名。 seringkali saudara, kita apa-apa
untuk kita. 因为很多时候我们做何事都 Kita 是为 berdoa, 自己。 memohon, 我们祷告祈求 berkatilah aku. 求你祝福我们。 Aku terima. 我领受了， Seringkali kita lupa. 我们就忘记 Apa yang saudara terima, 我们所领受 itu 的， kembali kepada dia. 其实也是归 Pada 还给他 waktu。saudara bisa menyikapi hal ini, 如果我们以正确的态度面 semua 对， akan menjadi mudah dan lancar. 一切就会变得很容易，而且很顺 Amin 利。 saudara. 阿明， Saya percaya setiap saudara 我相信各位 siap menghadapi 已经预备好， kelanjutan daripada pandemi ini. 要面对这 Bersama 个病 Yesus 毒。 pasti bisa. 与基督一起，我们一定能够成功。 Haleluya 哈利路亚！ Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. 天父，为你的真道，我们要感谢你， Terima kasih atas ajaran-Mu. 也感谢你的真理。 Ampuni kami yang seringkali kami ragu, 求你赦免我们，常常我们质疑， di mana kami takut, 有时候我们害怕， cemas, dan gelisah. 在那里担心、焦虑。 Namun setelah membaca firman Tuhan 但是读了你的话语之后， dan doa bersama, 而且一起祷告， ada pencerahan baru. 有新的亮光， Segala rasa takut kami, 使我们害怕的心， kekhawatiran kami 我们的挂虑， dicabut, diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名被除去了。 Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus 现在仆人奉主耶稣的名 yang 祈 saat 求， ini sedang mengikuti acara ini. 现在正在聆听这个 Tidak 讲道 hanya 的， mendengar, 不只是聆听而已， melihat, 看见、 mengerti, 明白， dan percaya. 而且相信 Setiap saudara sudah dipulihkan. 每一位都已经得到修复， Keluarga saudara dipulihkan. 你的家庭得到修复， Bisnis usaha saudara dipulihkan. 你的生意也得到修 Tidak 复， sama seperti kemarin ini. 不像以前那样。 Dan mulai hari ini 从现在开始， akan beranjak 开始 melanjutkan kegiatan 我们要继续走下 penuh 去， sukacita, 充满喜乐、 damai sejahtera, 平安， dan tidak hanya berhenti di sini 而且不停止在此。 memberitakan berita baik, 将好消息， berita Injil, 就是福音 berita keselamatan 救 yang 恩， datangnya hanya dari Tuhan 只有 Yesus. 从主耶稣而来的。 Terpujilah namamu. 你的名是应当被 Glory 称颂的 hallelujah. Glory hallelujah。 Sama-sama 大 katakan, 家一起说 Amin. Amin. Haleluya. 阿门，哈利路亚。 Sang dicufuni, Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Ari Kiswanto yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 1 November 2020 akan dilayani oleh Bapak PDP Charlie Jeremiah. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekta perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur Nasional Maulid Nabi Muhammad pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, maka diinformasikan bahwa doa fajar pada hari tersebut diliburkan. Tetapi untuk menara doa tetap ada seperti biasa. Apakah Anda berbisnis melalui platform Instagram? Sudahkah Anda menguasai dan mengerti cara kerja Instagram? Bagaimana membuat sebuah konten di Instagram agar jangkauannya lebih optimal sehingga dapat meningkatkan followers? Mari belajar dari pakar Instagram 3 hal ini yang wajib dipahami dalam mengelola akun Anda. Strategi Instagram for Business, Instagram Content Optimization,
Instagram followers Loop. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GB PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Nico Julius, seorang expert di Instagram, dengan topik mengembangkan Instagram secara organik. Webinar ini gratis, silahkan daftar dengan segera mengklik ke www.gbprj.org/MUI. Dan untuk info lengkapnya silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDP Daud Salim. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Jangan lewatkan acara Kul Gabungan CK7 dengan tema Keep the Fire Burning pada hari Jumat tanggal 6 November pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Randy Junaidi dan disertai oleh kesaksian-kesaksian dari anggota Kul berbagai cabang yang pasti akan memberkati kita semua. Dapatkan link Zoom ID beserta passwordnya dengan menghubungi gembala Kul masing-masing atau melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Berperan sebagai orang tua dan melakukan parenting memang bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam setiap fase parenting. Bagaimana pola asuh dalam era layar sentuh atau mesin ketik versus iPad? WOI CK7 berkolaborasi dengan JG Casey mengadakan Share and Talk bersama Ibu Charlotte Priyatna, pendiri sekolah Atalia dan seorang konselor keluarga, dengan tema Papa Mama bukan hanya sebutan. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10:30 siang via Zoom. Untuk link, user ID dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0877 2300 5577. Atas nama Gembala dan seluruh pengereja CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan baik berupa tunai maupun sembako yang telah kami salurkan kepada jemaat maupun orang-orang yang membutuhkan, baik berupa sembako maupun makanan siap saji. Biarlah setiap apa yang kita lakukan sebagai bentuk terang Kristus. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too big, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ambil bagian dalam misi kemanusiaan tersebut dapat menghubungi kami. Setiap bantuan apapun yang diberikan akan kami salurkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, GBI PRJ CK7 Jakarta. Terima kasih buat supportnya buat kami Sekolah Misi Galilea Yogyakarta. Saat ini kami sedang ada di Kebun Misi, di mana kami berterima kasih dapat dukungan berupa bibit sayur, benih, kacang panjang dan lain-lain, tomat, cabai dan lain-lain. Terima kasih, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Semoga dengan
lahan misi kami ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, lingkungan, dan khususnya kami anak-anak misi. Sekali lagi terima kasih buat GBI PRJ CK7. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati。JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如姐说话，我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，JK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这城我为我名下的者民，若记这杯祷告，请求我的面，传离他们的恶行，我必从天上垂听，放免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，放免我们的国家阿主，但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的得着拯救。我们祷告，让全体JK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力才传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨董宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持续被使用，成为第3五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的JK7牧师长许愿者生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他的仆人和家人的盾牌，
和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主的牧养生空，是我们所有在这个督主的遮命配的，在上帝的面前，我们也配为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂，也为在这个督主兴起也立命一代的祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们祷告，我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝这给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机和疾病，上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督主华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督主牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. Stand by your side，让他的爱改变你的心态。Stand by your side，很老乡的台湾，我都明白你的不安全感是你跨不过的障碍，别让它承载。改变你的心态，Stand by your side。